Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. La quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab, dan sebenarnya kitab kita dah khatam, cuma untuk bahagian rawatib. Untuk bahagian nawafil, tadi sudah kita bicarakan sedikit tentang solat sunat isyraq. Selepas ini solat sunat awabin. Barulah kita pindah ke buku lain. Baik. Siapa yang cari buku ni tadi waktu pagi dan tengah hari, tak ada stok ketika itu. Sekarang dah ada dah boleh dapat di luar dua buku ini. Kita nak baca buku ni siap lagi ni. Baik. Mari kita lihat solat sunat awabin. Solat sunat awabin. Awabin itu bukan solat sunat rawatib. Juga bukan solat sunat tatawu'at. Karena itu dia masuk dalam kategori tengah-tengah tu, namanya nawafil. Awabin berasal dari perkataan awab. Awab, orang yang kembali. Orang yang kembali kepada Allah di ketika orang lain sibuk dengan urusan dunia dan tak ingat Allah. Awabin kalau waktu malam dipanggil awabin, iaitu maghrib sampai isya. Kalau waktu siang, awabin itu dipanggil solat sunat duha, 12 rakaat itu. Itulah solat sunat awabin. Kalau siang dipanggil duha, kalau malam dipanggil awabin. Konsepnya sama sahaja. Daripada selepas terbit matahari sampai ke waktu zuhur, orang sibuk dengan pekerjaannya, dengan tanamannya bagi yang bercucuk tanam, dengan mengajarnya bagi cikgu guru dan sebagainya, ya. Jadi sibuk. Ketika ada orang kembali kepada Allah, mereka disebut awabin, iaitu dengan solat duha. Maghrib dengan isya, waktu ini sibuk. Terutama sekali zaman kita sekarang. Paling kurang sesak ataupun jam di jalan. Memang begitu. Orang yang dapat mengambil masanya untuk ingat Allah dipanggil awabi. Baik. Yang kita fokuskan hari ini solat sunat awabin itu. Bila waktunya? Selepas solat fardu maghrib sehingga masuk waktu fardu isya. Masuk je isya, dah tak ada lagi namanya awabin. Masuk saja habis awabin itu. Bilangannya 2 rakaat, paling kurang 20. Apa yang kita bicarakan ni ada dalam kitab ini, ada dalam buku ini. Saya nak, insyaAllah kita ceritakan, kita nak baca lagi 2 kitab ni, jadi kita tak pergi detail gitu, ya. Buku ni ada cerita tentangnya. Paling banyak 20 rakaat. Sesuai, kalau 20 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Maksudnya 10 kali salam. Kebiasaannya 6 rakaat sesuai dengan hadis yang kita sebut ini. Man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin. Sesiapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat, maksudnya sunat. Lam yatakallam fima bainahunna bisu. Tidaklah dia berbicara ketika dia mendirikan solat itu dengan perkara yang tidak elok. Wadilna lahu ibadati bi'ibadati. Disamakan, diberikan padanya seumpama ibadat 12 tahun. Ini jangan ditinggalkan ni. Baik, caranya ada 3 cara. 1, solat ba'diyah dulu. Usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Barulah solat awabi. Bermakna lepas maghrib itu 8 rakaat. Termasuk ba'diyah. Barulah solat awabi 6 rakaat. Rakaat yang pertama, niatnya begini. Usalli sunnata hifzil iman ma'al awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Saya aku solat menjaga iman bersama dengan awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.
Dalam kitab lain disebut usalli sunnata li hifdzil iman, ditambah lam tu. Boleh juga. Nah, 2 rakaat dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Rakaat kedua sama, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Habis salam, baru angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Barulah solid awabin tu. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bacalah apa surah sekalipun. Barulah untuk rakaat 5 dan 6. Usalli sunnatal awabin ma'al istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu usalli sunnatal awabin ma'al istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat awabin bersama istikharah 2 rakaat bulan. Ada orang yang tinggalkan solat ini sebab dia jadi keliru. Hifzul iman ma'al awabin, kemudian ma'awabin, kemudian awabin ma'al istikharah, awabin ma'al hajat, sembahyang hajat pula dah. Dia menjadi semabul, jadi keliru di situ. Karena itu, kalau cara itu agak berat, jangan tinggalkan solat ini, tapi mudahkan dia. Caranya sama. Selepas ba'diyah, standardizekan bacaan dia. Semua ke-6 rakaat itu, maksudnya pada bilangan rakaat yang ganjil itu mula-mula sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah lagi lah sunnatah hifdzul iman ma'al awabin, kemudian awabin ma'al istikharah. Takut nanti banyak sangat ni nah. Yang nak diingat satu je, usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal awabin. Nah, begitulah ke-6-6-nya begitu, dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, baik, ada lagi yang lebih ringan daripada ini, terutama sekali ustaz-ustaz yang mengajar waktu maghrib dengan isyak. Macam saya lah, saya jarang buat 1, jarang buat 2. Saya buat yang ketiga itu. Dan yang ketiga itu yang paling ringan. Ini yang sebelum paling ringan ni. Ketika solat ba'diyah maghrib, teruskan, niatkan itu jadi awabin. Tapi lafaz niatnya tetap ba'diyah. Contoh saya buat begini ya. Niat tu boleh kita masukkan sebelum solat ataupun ketika takbiratul ihram ataupun selepasnya. Contoh, sebelum. Saya nak habis solat maghrib ni, saya nak solat ba'diyah maghrib. Terus saya niat, ya Allah, solat ni nanti saya jadikan ia awabin. Automatically dia jadi awabin. Walaupun kita sebut ba'diyah maghrib. Ataupun takbir dulu, usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia yang paling sunatnya, Allah tu jangan dipanjangkan. Tu paling sunat sekali. Nah, tidak seperti yang biasa kita buat. Allahu Akbar. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi paling bagus, Allahu Akbar. Baik makmum, baik imam. Baik seorang-seorang, baik berjamaah. Itu paling afdal. Itulah yang disebut oleh Syekh Al-Aimad di dalam kitab Al-Masri, dalam kitab beliau Al-Qawlu Tam fi Mas'alatil Ma'mumi wal Imam. Itu yang paling afdal sekali itu. Nah, cuma kalau yang dah biasa jadi imam ataupun jadi orang dah biasa macam tu, Allahu Akbar, tak apalah, sikit-sikit nanti boleh diubah. Takut nanti Allahu Akbar apa tadi semula Allah kan jadi panjang kerja di belakang. Boleh nak? Bila sesuatu jadi adat, maka nak mengubahkannya ambil masa sikit. Tapi tetap yang paling afdal tidak dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, sebab yang dikatakan niat itu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat sesuatu terus buat. Yang nama niat tak semestinya sebiji-sebiji. Sahaja aku ni, tak semestinya begitu. Sebab ni perbuatan hati, dia laju je. Nah, sekali macam tu je nah. Kalau orang yang dah expert, dia akan boleh masuk dengan muqaranah kamaliyah. Ketika disebut alif pada Allah dan sebelum berhenti ra pada
akbar, cantik masuk tu. Allah, dia cantik sahaja aku solat. Tapi expert lah benda ni, sebut satu-satu memang dia panjang. Tapi kalau dia ni lagu tu je. Dia sekali tu je. Gitu ya. Saya bagi contoh macam thumb drive kita lah. Thumb drive ni ada ceramah. Cuba kita masuk tu. Thumb drive tu kan. Oh, dia berpusing je. Allah, dia akan berceramah lah 1 jam. Walau thumb drive sebiji tu je. Dalam tu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa? Dah makan kah? Ini semua main kat situ. Tapi satu tu ya. Itu untuk orang yang expert. Orang tidak expert, tak apa. Dengan cara yang lama, tapi berusaha untuk mengubah dengan cara yang lebih baik ya. Tapi bagi orang yang dah terbiasa, teruskan dulu. Takut nanti dia ubah secara drastik, selagi dia terkejut pula lagi. Itu ya. Baik. Tuan-tuan, saya buat begini ya. Usalli fardal maghrib, usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bar saja terus saya niat. Ya Allah, saya jadikan solat ini awabin. Walaupun sebutannya adalah ba'diyah maghrib. Automatically awabin. Tinggal berapa awabin? Tinggal 4. 4 macam tadi. Dua-dua tadi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Salam. Angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Yang paling selalu saya buat. Ni jangan cerita kat orang ni saya seorang je buat ni. Sebab kita kan mengajar lepas maghrib. Kalau tak buat cara ni nanti lambat. Dikatakan juga Habib Omar juga selalu buat cara yang ketiga ni. Ini yang paling ringkas. Jangan minta diskaun lagi. Paling ringkas ni. Macam tadi juga usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, niat. Ya Allah, saya jadikan ia solat awabin. Automatically dah jadi dah. Tinggal 4. 4 tu buat sekaligus. Usalli sunnatal awabin 4 raka'atin lillahi ta'ala. Buat 4 rakaat. Tak perlu tahiyat awal. Kalau nak lagi, ini last lah ni. Last lah. Tak boleh lagi, nak diskaun lagi pun dah tak boleh. Apa? Sembahyang duduk. Boleh? Sembahyang duduk ni, laju ni. Kalau malas juga, sembahyang atas katil. Atas tilam ni, malas sangat. Jangan tinggalkan. Tapi, orang yang mampu berdiri, solat sunatnya, tapi dia solat duduk sah, tapi kena potong 50 markah. Bukan saya sebut, Nabi sebut salatul qa'idi nisfu ajri salatul qa'imi. Sembahyang orang yang duduk dapat setengah daripada sembahyang orang yang berdiri. Kecuali memang sakit kaki, dapat pahala penuh. Nak tunjuk begini, jangan tinggallah ni. Siapa tak mau 12 tahun ibadah diterima tu. Tu penting kita datang mengaji macam ni. Kita buat ini seminggu dapat kalahkan orang. Sebab sembahyang ini awabin. Sama-sama ya. Hadirin, niatlah setiap hari untuk buat ini. Kalau tak juga, buatlah seorang-seorang kat belakang tu. Duduk pun tak apa. Duduk pun. Di rumah, kalau memang malas sangatlah, solat duduk je tak apa. Tapi solat fardu jangan duduk ya. Solat fardu duduk batal. Hatta orang ketika solat fardu, dia berdiri kemudian dia duduk. Ketika dia duduk tu boleh selesa berdiri, wajib dia berdiri. Itu tuntutan pada solat fardu. Boleh ya? Ini jangan ditinggalkan, terutama sekali waktu PKP macam ni lagi mudahlah. Kita tak ke mana-mana pun, duduk atas tikar solat tu terus buat. Tambah lagi kita tak bersalam sekarang ni lagi cepat. Kalau saya ada kuliah maghrib, alhamdulillah setakat inilah sempat, alhamdulillah. Tapi buat dengan yang ketiga tu nombor bawah sekali. Yang ketiga ni kat sini, bawah laju. Kadang-kadang tak sempat, Al-Kafirun pun tak sempat. Yang penting 4 rakaat tu awabin jangan ditinggalkan. Boleh? Itulah sahaja untuk perbincangan kita dalam kitab Anugerah Allah dalam solat rawatib.
Saya nak ijazahkan dululah sebelum kita masuk kitab baru. Tuan-tuan sebut kami terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan tuan-tuan untuk beramal, dan para asatidah dan ustaz ataupun siapa-siapa yang nak mengajarkan kitab ini, maka saya ijazahkan tuan-tuan untuk membaca, mengamal dan mengajarnya dan mengijazahkannya. Tuan-tuan sebut kami terima. Semua amalan dalam buku ni tuan-tuan boleh amal, satu, tuan-tuan boleh ijazahkan dah. Cuma minta nanti baca sekali lah untuk guru-guru kita yang mengijazahkannya. Sekarang wallahu a'lam bissawab, selesai kitab itu, kita masuk kitab 40 amalan, 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Sebenarnya hadis ni ada 42. Ni dalam buku ni 42. Sebab saya nak ikut cara Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu walaupun nama kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi, tapi dalam tu ada 42 sebenarnya. Sebab itu datang Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi yang datang lepas itu, campur lagi jadi 8. Itu yang jadi Jami' Al-Hikam, Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Itu yang jadi 50 hadis dalam tu. Memang ada fadilatnya, orang 40 hadis. Semua turut nanti di hari kiamat dibangkitkan di kalangan fuqaha, di kalangan ulama. Tetapi walaupun sanadnya semuanya dhaif, tapi dikuatkan. Sanad-sanad yang lain dia jadi kuat dan diamalkan oleh para alim ulama. Kenapa 40? Wallahu alam. Tetapi 40 itu nombor yang ada hikmah dia. Kenapa? Nabi dan Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Tapi 40 tahun Hijriyah. 1 tahun tahun Hijriyah 354 hari 8 jam 8 minit. Tu dhabit untuk 1 tahun. Jam 8 minit. Bermakna umur kita dalam hijrah lebih tua banding dengan dalam Masehi. Kenapa 40 tahun? Nabi dan Rasul dilantik oleh Allah menjadi 40 tahun. Menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun. Nabi Musa bermunajat dengan Allah, wa wa'adna Musa 40 lailatan. 40 malam. Kemudian ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa, Rabbi la tadharni 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan lagi orang kafir di muka bumi ini. Lalu dihancurkan oleh Allah. Allah perkenankan habis semua orang yang di muka bumi ketika itu di zaman Nabi Nuh, kecuali 40 pasangan. 40 orang daripada 40 pasangan. 40 pasangan tu, itulah datuk nenek kita dulu. Kita dulu ni berasal daripada 80 orang tu, daripada 40 pasangan. Sebab itu anak-anak Nabi Adam Allah guna dengan 2. Ya Bani Adam, Ya Bani Adam, wahai anak-anak keturunan Nabi Adam. Tapi ketika zaman Nabi Nuh, generasi ini telah dimatikan oleh Allah, kecuali yang baik-baik. Yang baik-baik itulah tadi 40 pasangan tadi tu. Jadi 80 orang yang baik-baik tu. Lalu Allah menggunakan untuk tunjuk kita manusia, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, dan zuriat-zuriat yang kami bawa mereka di bahtera Nabi Nuh. Kita semua ni adalah satu keluarga asalnya. Jadi berpecah-pecahlah 80 orang tadi. Asalnya 40 juga, 40 pasangan. Itu ya. Jadi umur 40 ni memang 40 itu memang ada rahsia tersendiri itu. Kenapa 40 tu? Baik. Amalan dalam buku ni untuk kita beramal, sebab tu namanya amalan, tapi sedikit pahalanya banyak, berganda. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih
Solat isyak dan subuh berjamaah. Kita pilih-pilih muka surat. Solat isyak dan subuh berjamaah. Yang muka surat berapa? 47. Sama-sama? 47. Hadis yang ke-13. Ini bagus dibaca ni antara maghrib dengan isyak ataupun tazkirah zuhur ni sebab dia ringkas. Ringkas amal. Alhamdulillah buku ni dah cetakan yang ke-5 dah sekarang ni. Allah, cepat masya-Allah ya. Saya sebenarnya buat buku ni untuk diri saya sendiri. Sebab kita ni kan malas, sayalah tuan-tuan rajin nampak muka rajin lah. Nampak muka je lah. Jadi tapi dah lah malas nak dapat pahala lebih. Memang ada ini. Itulah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala. Kalau baca sirah Sayyidina Uthman ni naik bulu roma kita. Allah, luar biasa beliau tu ya. Nantilah kesempatan. Beliau tu sekali ketika Nabi santai-santai duduk di kebun, ada air ke bawah tu, Nabi pun buat kain kaki begini. Dikatakan paha ataupun betis Nabi terselak sedikit. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ketika itu yang menjaga pintu. Man Abu Bakar minta izin pada Nabi, Sayyidina Abu Bakar nak masuk. Lalu kata Nabi, izinhu, bagi dia izin, fa'abshirhu bil jannah, bagi tahu beliau dengan kabar gembira ahli syurga. Masuk. Sayyidina Abu Bakar datang duduk sebelah kanan Nabi, pun berjuntai kaki main gini juga. Bayangkan, nampak mesra nah? Nabi buat gini, dia buat gini. Kemudian datang Sayyidina Umar, abshirhu bil jannah, bagi tahu beliau juga ahli syurga. Masuk, duduk sebelah kanan kiri. Dikatakan dalam hadis itu Nabi tak ubah pun yang kain yang terselak tadi tu, nampak betis ataupun paha. Ketika datang Sayyidina Uthman, maka Nabi pun tutup. Rupanya diperhatikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditanya selepas itu, ya Rasulullah, kenapa ketika ayahku datang tuan biarkan, Sayyidina Umar tuan biarkan, tapi Sayyidina Uthman datang lalu tuan tutup? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa la astahi ala man tastahi alaihi al-malaikah? Kenapa saya tak segan? Sebab malaikat pun segan dengan beliau. Masya Allah. Ada satu peperangan, Nabi khutbah ke atas. Nabi berkhutbah. Nabi mengatakan, man, siapa ni nak menghadapi peperangan? Siapa yang akan menginfakkan jalannya ke jalan Allah? Sayyidina Uthman bagi tahu, ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin, ya Rasulullah, saya akan bagi 100 unta, siap dengan pelana, siap dengan kelengkapan perang. Sayyidina Uthman bin Affan, kayanya beliau luar biasa. Habis Nabi pun berhenti. Nabi pun sebut lagi, man, siapa yang nak berjuang di jalan Allah, sebab Nabi nak buka peluang. Beliau lagi sekali, ya Rasulullah, alayya mi'ata. Tadi mi'atan 100, ini mi'ata ba'irin, saya akan bagikan 200 unta, siap dengan pelana, siap dengan semua sekali itu. Sekejap berhenti, Nabi pun khutbah lagi. Kalau tuan-tuan puan-puan baca dalam hadis ataupun kitab, kana yakhtubu, adalah Nabi berkhutbah, ada dua maksud. Satu khutbah hari Jumaat, yang kedua khutbah biasa. Tetapi ada perkara penting. Nabi akan naik atas, bukan mimbar je ni, dia mimbar Nabi 3 je. Nabi naik kat situ berkhutbah. Maksudnya tak semestinya khutbah Jumaat, tapi khutbah yang ada pengumuman penting. Itu difahami kalau baca hadis dengan baca kitab sejarah. Kali ketiga Nabi mengatakan begitu, apa kata Sayyidina Umar? Alayya 300 ba'irin, ya Rasulullah,
saya akan infakkan 300. Berapa semuanya? 600. Tadi kan 100 campur 200 campur 300. Berapa? 600. Siap dengan kelengkapan perang dan peralatan semua sekali. Ketika Nabi turun, Nabi bagi tahu ini satu martabat Sayyidina Uthman yang payah orang nak lawan. Ketika Nabi turun dan Nabi bagi tahu, la yadurru Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak ada lagi yang boleh memudaratkan Sayyidina Uthman apa yang beliau buat hari ini. Luar biasa. Nah, infak. Itu orang kaya yang tahu, orang kaya akhirat, nah, dunia akhirat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-'isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Sesiapa yang mendirikan solat isya' secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam. Daripada maghrib tu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, angkat 2 rakaat salam, non-stop sampai separuh malam, pukul 12 mudah-mudah. Yang solat subuh secara berjamaah, daripada maghrib 2 rakaat salam, angkat 2 rakaat salam, angkat 2 rakaat salam, angkat sampai ke subuh. Orang kalau dia solat subuh berjamaah, adakah orang dibangi sembahyang macam tu? 20 rakaat pun banyak batuk kat belakang. Ini kan pula sepenuh malam. Ini malam. Ini malam. Malam tu bagi 2. Ni. Daripada maghrib itulah 7.30 sampai pukul 12 lah, ambil tengah malam ya. Ambil mudah-mudah. Pahala orang yang solat isyak berjamaah. Siapa? Orang yang sembahyang sunat continuously daripada maghrib sampai ke 12.30 malam. Kalau ada, payah nak cari. Di Malaysia ni pun satu dalam berapa juta ni pun payah nak cari. Kalau ada pun mungkin semalam je buat. Malam kedua MC. Mungkin ini buat sesimpel solat isyak berjamaah dapat pahala ini. Lebih lagi kalau subuh berjamaah, ni fadil isyak berjamaah. Ini kalau subuh, Allah, solat subuh itu dengan tidak solat berjamaah. Kalau kita dah solat seorang-seorang kan, kemudian ada jamaah, join lagi boleh. Boleh. Sebab dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, solat boleh diulang sekali. Solat boleh diulang sekali. Buktinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal solat dengan Nabi. Balik ke kampung, beliau jadi imam balik. Solat yang sama, boleh ya. Baik. Ni jam yang saya jumpa dalam internet ni. Waktu maghrib katalah pukul 7 lebih kurang ya, 7 lebih. 7.30. Inilah maghrib. Dapat pahalanya tak berhenti, non-stop solat sampai pukul 12 tengah malam. Ini untuk orang yang solat berjamaah isyak. Kalau subuh, Allah, daripada maghrib sampai ni tak berhenti pahalanya. Setiap malam dapat pahala macam tu. Hadirin jangan tinggalkan. Whatever sembahyang, jangan tidak berjamaah subuh dengan isyak. Nah, subuh dengan isyak. Sehingga di dalam kitab Bahrul Madhi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi mengambil dalam kitab beliau Syarah Muslim, syarah kepada Sahih Muslim. Dan Imam Muslim dalam tu, Imamun Nawawi menukilkan pandangan ayat. Imam Qadhi Iyad menyebut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dalam kitab Muwatta menyebut bulan Ramadan, kalaulah orang itu dia sempat tapi dia dapat solat subuh berjamaah. Ini dalam kitab itu sebut. Tapi dia malam tadi ditakdirkan berlaku Lailatul Qadar, falahu hadzuha, maka bagi buat malam tadi juga.
Berkat apa ni, solat subuh berjamaah. Jangan tinggal hadirin ya. Baik, inilah dia pahala untuk orang yang solat isyak dan subuh berjamaah, jangan tinggal. Baik, mari kita masuk yang hadis yang lain pula. Kita cerita hadis yang ringan-ringan saja untuk kita amalkan. Ni tujuan kitab ni memang untuk diamalkan. Baik, mari kita lihat hadis surah Az-Zalzalah, hadis ke berapa ya? Muka surat 134. 134. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ada 4 orang namanya Abdullah, banyak lagi tapi 4 yang terkenal yang dipanggil 4 abadillah, tapi mereka tak dipanggil pun dengan namanya tapi dipanggil dengan kunyahnya. Contoh, Abdullah bin Abbas yang kita sebut ni, beliau dipanggil dengan kunyahnya Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar. Abdullah bin Zubair dipanggil Ibnu Az-Zubair. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza zulzila ta'dilu." Saya dah baca tadi, hadis ni saya dah baca pagi tadi. Idza zulzila ta'dilu nisfal Quran. Sekali baca Az-Zalzalah menyamai 1/2 Quran. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Sekali baca qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Sekali membaca qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Tapi baca sampai habis. Jangan kepala saja, jangan. Qul ya ayyuhal kafirun sadaqallahul azim. Nah, baca sampai habis. Pahalanya seperti khatam sekali Al-Quran. Ini kita buat satu kaedah. Berdasarkan hadis, paling kurang yang ni jangan tinggal. Setiap hari paling kurang 2 kali Az-Zalzalah, 4 kali Al-Kafirun, 3 kali Al-Ikhlas. Itu paling kurang. Lebih bagus. Itu ya. Baik, mari kita lihat. Sudah ini yang seterusnya. Kita pilih yang mudah-mudah ya hari ini. Beristighfar untuk kaum yang beriman. Sebab apa tu? 160 sama-sama. 160. Beristighfar untuk kaum beriman, sama ada lelaki atau perempuan. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Sesiapa yang memohon keampunan daripada Allah untuk orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, maka Allah akan mencatatkan untuk perempuan yang beriman. Note kat sini tak disebut daripada zaman apa, zaman Nabi mana. Kalau daripada zaman Nabi Adam, berapa ramai lelaki dengan perempuan yang beriman? 1. Tidak disebut ahya'an am amwata, orang yang hidup ke orang mati, tak sebut kat sini ni. Ni kan dia umum gini ni, tak sebut pun dia ni dah meninggal ke ataupun belum ke, zaman Nabi Adam ke tidak. Dalam kaedah menyebut al-umumiyatihi, keumuman itu tetap akan berada pada umumnya. Kalaulah umum sejak daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita. Katalah kita, kalaulah kita kecilkan zaman kita ini, orang yang masih hidupnya yang beriman agak-agak berapa bilion, agak-agak mengaji orang Islam satu dunia, lebih kurang 2.5 bilion approximately. Berapa? Tak sempat pula cek Google tadi. Ambil mudah-mudah mengaji 2.5 bilion boleh yang beriman all over the world.
Sekali kita minta ampun pada mereka, pada Allah untuk mereka, pahala kita seramai 2.5 bilion. Suatu ulama katakan baca ini. Kalau tuan-tuan ada kitab Khulasah Al-Madani Nabawi karangan Habibna Habib Omar, dalam kitab ni disarankan baca 27 kali. Disarankan. Dalam kitab guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun 27 kali juga. Tuan-tuan yang ada beli buku ni pun saya tulis kat sini 27 kali juga. Sebab ikut alim ulama nah. Baik, tuan-tuan ikut saya baca dulu. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Bacaan ni ada pada muka surat 161. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Artinya aku memohon keampunan daripada Allah untuk semua orang lelaki yang beriman dan semua orang perempuan yang beriman. Tadi kita baca berapa kali tadi? 3 kan? 24 kali, nanti balik ni sambung. Kan kita kena baca 27. 3 tadi saya dah tolong, 24 sambung nanti nak. Masya Allah. Kata Habibna Habib Omar, ada satu istighfar pasti Allah ampunkan dosa. Ini untuk berita gembira orang yang pendosa, orang yang berdosa lah, buat dosa. Kalau baca ni 3 kali, pasti Allah akan ampunkan. Tapi dengan syarat bersungguh-sungguh tu ya. Macam mana bunyinya? Ada seorang lelaki datang, wa dhunuba, wa dhunuba, wa dhunuba. Kalau terjemah bahasa Melajunya, alangkah binasanya saya kerana dosa. Saya binasa kerana berdosa. Saya binasa kerana berdosa. Nabi tanya, Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Ya Rasulullah, aku berdosa. Nabi kata, la taqul, jangan kamu sebutkan seperti mana kamu sebutkan tadi itu. Bal qul, bahkan kamu sebut. Nabi ajar, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, pengampunan daripadamu, awsa'u min dhunubi, lebih luas daripada dosa. Saya tahu saya berdosa ya Allah, tapi pengampunanmu lebih luas lagi. Wa rahmatuka, dan rahmat daripadamu, arja indi min amali, lebih lagi aku dambakan daripada amalanku yang tak seberapa ini. Saya tahu rahmatmu lebih banyak. Setelah dia kata begini, Nabi jawab, ud. Satu riwayat, ud, baca balik. Riwayat yang lain, a'id, ulang balik. Boleh ulang balik yang tadi itu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ud, kata Nabi. Kali ketiga dia baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Nabi sebut qum qad ghafarallahu dhanbak, Allah telah mengampunkan dosamu. Ni hadirinnya, di samping kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, semua tu, kemudian baca astagfirullah lil mu'minin. Satu lagi, yang ini diulang 3 kali. Apa dia tadi? Allahumma, tuan-tuan ikut saya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja. 3 kali. Baik. Mari kita lihat. Sekarang sudah habis saya punya ni. Memang tak jangka buat ini tadi. Kita tambah lagi nah. Sebelum amalan penenjing diri ini kita akan ijazahkan hari ini insya-Allah. Baik. Mari kita lihat kitab ini. Baca, kita tengok hadis yang pertama secara laju sahaja ya. Muka surat 2.
Kelebihan mengajar ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama tu apa dia? 3 tu yang penting. Aqidah, fiqh dengan tasawuf. InsyaAllah masjid ni ada 3 mengaji. Aqidah, tasawuf dan fiqh. Kata guru kami Syekh Ahmad Radawuddin, beliau sebut kalau surau masjid, madrasah, universiti, sekolah yang tak mengajar 3 ilmu ni, nanti orang yang bertanggungjawab AJK-nya akan jawab depan Allah nanti. Jadi kalau masjid ni dah buat, alhamdulillah. Adapun ilmu tafsir Quran, hadis, parenting, baca Quran, whatever, itu sampingan. Setelah 3 ilmu ni diajar. Aqidah, fiqh dengan tasawuf, betul tak? Baik. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yawma Khaybar li Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina itu namanya taswid. Namanya taswid itu sunat. Sayyidina kita sebut nama Nabi itu sunat. Untuk adab. Baca Sayyidina boleh, Sayyiduna boleh, Sayyidana boleh. Kalau dalam bahasa Arab, itu dijaga. Kalau kita Melayu ni, saya lebih suka Sayyidina. Itu ya. Sebab dia ada sebabnya tu, ada marfu', ada mansub, ada majrur. Boleh nak baca Sayyiduna, boleh. Sayyidana boleh, Sayyidina pun boleh. Yang tak bolehnya tak berbunyi. 3 tak sebut. Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, tu namanya taradhi. Taradhi ni walaupun nampak ringkas taradhi ni, tapi ini disebut sebagai jumlah du'aiyah khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Khabarnya menyebutkan Allah telah redha, tapi insya'iyahnya doa, semoga Allah meredai. Yauma Khaybar, iaitu hari peperangan Khaybar. Orang Yahudi di bumi Madinah yang terbesar 3. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. Tapi di luar Madinah ada satu lagi. Namanya Yahudi Khaybar. Orang Yahudi Khaybar paling ganas banding dengan Yahudi yang lain. Paling kuat kubu mereka, sehingga ke kampung tu ada 7 pintu. Tu yang nanti kita tengok peristiwa Sayyidina Ali buka 3 pintu tu. Beliau seorang yang buka, besar pintu Khaybar tu. Yang ketiga, mereka punyai peralatan perang yang paling lengkap sekali. Ni Khaybar. Sebab tu berdepan dengan Yahudi Khaybar ni sangat memerlukan kesungguhan. Sebab Yahudi paling ganas, kota yang paling utuh, kelengkapan perang paling lengkap. Akhirnya dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kalau pergi Madinah jarang kita pergi ke Khaybar. Sebab dalam pakej pelancongan pun tak, kalau boleh pergi. Kubu mereka masih ada sampai sekarang. Saya bagi sikit gambaran. Saya tak pernah pergi lagi, tapi kawan kami pergi ambil video. Orang Yahudi ni mereka takut mati. Macam mana? Mereka tak buat kubu dekat santai landai macam kita ni, tak. Dia buat kubu atas bukit macam ni. Dan kubu mereka itu ditutup dengan batu-batuan, dengan tanah liat dan sebagainya. Tapi dibuat lubang. Sebab musuh bagi mereka orang Islam lah yang akan nanti pergi ke situ sudah pasti berada di sekeliling bawah ni dan naik kuda gini. Dengan mudahnya mereka di atas membaling dengan batu ataupun dengan anak panah dan sebagainya. Sampai sekarang ada lagi kubu tu. Tapi perancangan mereka sebegitu, Allah kalahkan. Lalu kata Nabi, cerita perang Sayyidina Ali, kenapa Sayyidina Ali dapat ni. Lalu kata Nabi, esok nak pergi berperang, siapa yang pegang panji peperangan, itu menjadi satu kebanggaan. Itulah yang dicita-citakan oleh setiap sahabat. Nabi pula bagi hint begini, la'u'tiyanna ar-rayata liman yuhibbuhu Allah wa yuhibbu rasuluh. Saya esok
akan bagikan panji ini kepada orang yang Allah cinta dengan dia, pada dia, dan Nabi cinta pada dia. Siapa tak mau? Malam tu mereka tidur tu pakat, moga-moga saya lah gitu, nah. Sebab sudah pasti orang itu dicintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya orang bertanya, Nabi tanya, Aina Ali? Mana Ali? Ketika itu beliau sakit mata, Sayyidina Ali sakit mata. Datang, lalu Nabi dengan bacaan sembuh matanya. Lalu Nabi bagi dengan Sayyidina Ali. Nah, itu yang sebutnya ini Rasulullah SAW bagi tahu kepada Sayyidina Ali pada perang Khaybar. Fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahida khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, Nabi kalau bersumpah tu maksudnya serius. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang lelaki disebabkan kamu, ia lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta merah. Kenapa unta merah? Ini salah satu cara Nabi li taqrib al-adhan, untuk mendekatkan pemahaman. Sebab zaman itu siapa yang ada unta merah, maka dia dianggap orang yang berharta lah. Kalau kita berkata mahal-mahal sekarang, itu nah, supaya Nabi nak bagi tahu senang senang difaham oleh orang lain. Itu penting mengajar ilmu agama. Nah, kita laju-laju saja ni. Muka surat 4. Penduduk di langit, bumi dan lautan memohon keampunan kepada Allah untuk orang yang alim. Allah. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Sesungguhnya seorang alim akan diminta keampunan untuknya oleh siapa? Makhluk yang ada di langit-langit. Siapa? Malaikat. Dan di bumi kita tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, sehingga kan juga ikan di laut. Sebab itu sebahagian orang sufi tak makan ikan. Sebab ikan mohon ampun pada orang alim, kita pula makan ikan. Sebahagian orang sufi tak makan juga buah anggur. Sebab buah anggur dibuat arak. Gitu. Tapi kita jangan. Air grape itulah yang sedap gitu ya. Ini kita tengok orang alim tu biasa-biasa je kan. Penduduk di langit, di bumi dan lautan mohon ampun. Kalau kita minta ampun, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Belum tentu diampunkan oleh Allah, belum tentu. Sebab itu kata Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, sebab beliau anak yang keempat. Rabi'atul Adawiyah. Apa beliau sebut? Beliau sebut seperti yang dinukilkan di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Kita mohon ampun ni kan, minta kita istighfar kita ni perlu pada istighfar. Sebab kita tak sebut daripada hati, main mulut saja. Tapi hati kita tidak menyelami maknanya. Itulah orang-orang yang alim ni, Masya Allah, luar biasa ya. Mereka itu ditakuti oleh jin, iblis daripada 1000 orang abid. Kenapa? Orang abid dia beribadat. Itu yang hadis pertama-tama tu. Mari kita lihat muka surat 3 patah balik. Muka surat 3 atas tu. Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Kelebihan seorang alim kata seorang abid ahli ibadah adalah orang yang paling bawah di kalangan kamu. Masya Allah. Orang ahli ibadat bagus, tapi kenapa orang alim lebih bagus? Sebab orang ahli ibadah dia beribadah insya-Allah lepas siksa kubur api neraka. Tapi belum tentu isteri, anak-anak, kaum kerabatnya, orang-orang di sekitarnya begitu. Tapi orang alim walaupun tak kuat ibadah, sekali beliau mengajarkan hukum, semua orang dapat pedoman. Saya bagi contoh ya. Di kampung kami saya jumpa ada seorang, dia tanya saya permasalahan tentang wuduk. Dia baru tahu, menikah pun orang ni yang
Tidak mengapa kalau dia bersentuh kulit dengan anaknya perempuan. Dia baru tahu. Dia kalau anak dia dah berwuduk, anak perempuan dia berjalan ataupun anak dia dah wuduk, dia berjalan, dia akan mengelak gini. Jalan di rumah tu. Takut tersentuh kulit dengan anak-anak sendiri, perempuan. Sebab selama ni dia menganggap batal. Hadirin, bayangkan. Kan susah dibuatnya. Lebih lagi kalau orang yang tak tahu. Contohnya dia bersentuh kulit dengan suaminya bagi muslimat. Lelaki dengan isteri. Batal tak batal dalam mazhab kita Syafi'i? Batal, tidak batal dalam mazhab lain. Tapi dia tak tahu permasalahan itu. Dia pun solat dalam keadaan dia bermazhab Syafi'i. Batal sepanjang solatnya itu. Berdosa itu tidaklah sebab dia tidak tahu. Sebab itu penting ilmu itu. Faman bi ghairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Al-Imam Ibn Ruslan menyebut dalam kitabnya Az-Zubat, sesiapa yang beramal tidak dengan ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima Allah. Kita panjang-panjangkan muka surat 24, berwuduk sebelum tidur supaya dapat doa malaikat. Berwuduklah hadirin sebelum tidur supaya dapat didoakan oleh para malaikat. Kita cerita amalannya. Terus mari kita lihat muka surat 32, membaca doa selepas azan. Siapa yang dengar Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah hadis yang lain, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, berhaklah dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab sama, kecuali hayya 'alatain. Hayya 'alatain, hayya 'alah. Kita jawab la haula. As-salatu khairun minan naum. Kita jawab sadaqta wa bararta. Saya ingat dulu di sekolah kami, sekolah menengah agama, ada seorang budak kena pukul. Budak senior yang pukul. Saya pun, kerana saya jadi ketua waktu itu, saya tanya, kenapa kamu pukul dia? Rupanya budak tu budak freshies lagi, budak baru lagi. Rupanya dia azan asar, as-salatu khairum minan naum. Pada solat asar. Saya pun sama-sama gurau, betul ya Pak? Hampa kan tidur tadi kan? Mereka marah pasal budak ni azan solat asar, as-salatu khairum minan naum. Tidur lebih baik, solat lebih baik daripada tidur. Ini kan diucap bila ni? Waktu subuh. Saya kata, bapa hampa marah kan tidur tadi kan? Nak gitu ya. Tersilap ya. Baik. Barulah kita jawabnya, kecuali ketika tengah solat. Masuk tengah solat Allahu Akbar, tiba-tiba orang azan sebab kita solat di akhir waktu. Jangan sibuk menjawab. Teruskan azan, teruskan solat. Salam nanti qada. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab tu qada. Seorang-seorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya qada jawab. Sama juga ketika dalam tandas. Ketika orang azan, jangan jawab. Dalam hati pun jangan. Nanti habis daripada qada hajat, keluar, qada akan jawab tadi. Allahu Akbar. Ya. Apapun pekerjaan, kita kalau dengar azan, terus tutup. Contoh gini, saya tengah baca Quran ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan ayat yang paling akhir. Habis, jawab azan. Tuntutan tu kuat tu jawab azan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat
Fadilat saf yang pertama, muka surat 36. Nabi sebut lau ya'lam saf yang awal. Saf yang awal begini. Ini imam. Saf yang awal bukan garisan ni. Ini bukan. Ini bukan saf. Memang bahasa Melayu kita ni saf lah ni. Saf. Saf yang sebenar bukan garisan dan bukan barisan. Saf adalah orang yang mendirikan solat itu. Kerana itu kalau kita solat di kebun, ada garisan tak? Ada barisan tak? Tak. Kenapa imam kata luruskan saf? Nak pergi ambil tali ke apa? Tak. Kita yang kena susun. Orang yang berdiri itu namanya saf. Sehingga hadis menyebut begini. Fi as-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalaulah tak ada jalan lain nak selesaikan, mungkin ada berebut orang nak solat di saf yang pertama ni dengan azan, tak ada jalan lain, mengundi, mereka akan mengundi. Baik, saya sebutkan saf tadi tu lebih jelas muka surat 37. Innallaha wa hadis yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal awis sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat ada di saf pertama atau saf-saf yang awal. Begini ya. Imam sebelum nak solat, istawu, istaqimu, faham juga. Takut makmum jawab tak tahu tu ingat doa, maklum ustaz cakap Arab. Teruskan saf, itu sunat ya. Kemudian imam akan tengok sikit-sikit. Teruskan. Itu cukup. Tak perlu imam nak pergi baju biru, luruskan saf betul-betul dengan kuning, rapat betul-betul, rapat ini sampai dia pergi kat situ, rapat ini lain-lain. Orang lain kena Allahu Akbar. Dah lama sangat. Itu namanya saf. Saf orang yang berada di nak mendirikan solat. Yang paling afdal saf yang pertama. Yang kedua saf yang kedua, yang ketiga saf yang ketiga. Baik. Hadis menyebut orang yang solat berjamaah dapat 27 ganjaran. Salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajat. Tapi 7 itu tak sama setiap saf. Kita bagi mudah faham. Saf yang pertama ni 27 keping duit RM100. Saf yang kedua 27 keping duit RM50. Saf yang ketiga seterusnya 20 dan sebagainya. Satu. Saf yang sebelah kanan imam ni, kanan imam ni lebih afdal daripada saf yang sebelah kiri imam. Sebab itu Islam bukan agama guna akal saja, tak. Kalaulah Islam itu agama akal, nescaya masjid bukan ke belakang tapi ke kanan dan kiri. Kenapa? Biar semua orang dapat fadilat saf yang pertama. Tapi kenapa begini? Sebab kaedahnya fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba dalam kebaikan. Oleh kerana penting saf ni, sehingga ada hukumnya. Apa dia? Siapa yang dah berada di saf yang pertama, lalu dia kepada orang yang lambat, dia pun pergi ke saf yang kedua, orang saf kedua masuk saf yang pertama, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebab orang ini nak mengimplementkan ithar. Ithar ni maksudnya bagi hak orang. Maksudnya melebihkan orang. Wala yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Ithar tak boleh dalam bab ibadah. Seolah-olah dia tak mau pahala Allah bagi kat di situ, orang lain pula dapat. Hukumnya makruh. Tak boleh. Tapi ithar dalam bab dunia tak apa. Contoh, kita ni kan daurah. Tinggal 2 orang yang last, kita dengan kawan. Dalam mangkuk tu ada satu ayam. Ambil mana ayam ke telur? Kata kita sekarang. Tapi praktikalnya kalau orang yang ithar, dia ambil telur, ithar. Kita duduk, ada pakcik berdiri dalam bas. Ithar, kita berdiri, pakcik itu duduk. Itu nama ithar. Tapi dalam bas,
Nah, kalau siapa yang ni, wah, dia tahu pahala, lalu dia sakit perut, ni ridak ni diletak di depan orang yang datang kemudian tolak ridak dia ni, dia tahu dia nak ambil tempat ni, dia sakit perut, kita tandas sekejap. Orang ketiga, yang ke-20, lah ridak ni keluar ke masjid. Pertama hukumnya makruh, yang kedua ada yang masuk ICU nanti. Tak boleh. Cuma orang yang letak ni pula kena tahu dirinya dan hukum. Kalau ketua pengaji ambil ridak ni letak nah, sebab tak kena. Ini memang melihat keadaan dia. Nah. Usahalah hadirin di saf yang pertama. Saf yang pertama lebih afdal. Baik, kita teruskan saja solat berjamaah muka surat 38. Dapat 27 ganjaran. Tambah lagi solat subuh tadi tu. 6. Bacaan i'tidal tadi sudah kita bicarakan, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus muka surat 46. Kita sebut amin, kata Syekh kan. Segi tenaga, segi wang ringgit, dari segi senyuman, dan kata beliau, dari segi sebut amin, sebut amin. Kuat suara amin. Kalau dalam hadis disebut hatta tudujja. Tuan-tuan ada isyarat di sini. Masjid Al-Hasanah, kalau kita bercakap sebegini memang bergaung bergema itu normal. Apa ni, ilmu apa panggilnya? Ilmu fizik kan. Tapi kalau Masjid Nabawi zaman dulu, itu ditutup dengan pelepah tamar yang bukan konkrit macam ni, tak mungkin bergaung. Tapi kenapa bergaung? Nak tunjuknya kuat suara para sahabat. Mari kita lihat pada muka surat terus saja ya. Qiyamul Lail hadirin pada muka surat 49. Ini pesan guru kita, saya pun pesan juga walaupun kerana lemah kita sendiri ya. Solat Qiyamul Lail paling kurang 2 rakaat. Cukup paling kurang setiap malam. Tu paling kurang tu lebih lagi lebih bagus. Cuma sedikit nak perbahasan. Apa beza solat Qiyamul Lail dengan tahajud? Tuan-tuan sama-sama kita dengar. Baik, bezanya dalam 2 perbincangan. Satu dari segi jenis, yang kedua selepas solat Isya tak tidur dahulu, itu namanya qiyam. Mana-mana solat sunat selepas Isya yang didirikan, yang tidur dahulu walaupun namanya lain. Saya bagi contoh bulan Ramadan, kerana kita kenyang sangat, termasuk lagi cendol dengan kedondong asam boy. Dia seorang terus tidak bangkit pukul 4 pagi. Dia dah solat tarawih tak? Belum kan? Dia tetap namanya tarawih, tapi dalam kategori qiyam, dalam kategori
tahajud. Kenapa? Sebab orang ini pukul 10 tak tidur, 11, 12, 1, 2, 3 tak tidur-tidur. Alang-alanglah nak subuh ni. Solatlah dia tahajud pukul 3 pagi. Solat tadi namanya solat apa? Namanya solat tahajud, tapi kategorinya qiyamul lail. Sebab dia tak tidur sebelumnya. Boleh hadirin? Dapat dibezakan ya. Qiyamul lail dengan tahajud dibezakan dari segi jenis dan nama. Baik. Jangan kita tak solat qiyamul lail. Kalau baca kisah-kisah yang kita letak, tuan-tuan kalau boleh buku ni bagilah dengan isteri, dengan suami, sebab lengkap cara solat tahajud ustaz. Lengkap kat sini. Maksudnya senanglah kalau kita nak solat. Solat duha pun ada doa kat sini yang senang. Qabliyah, ba'diyah tadi pun kita dah sebut. Baik, mari kita lihat. Baca ayatul kursi, muka surat 142. Membaca ayatul kursi. Tubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-mautu. Setiap dia bermaksud pasti dia masuk syurga. Cuma tak dapat masuk je sebab tak mati lagi. Gitu. Usahakan starting daripada malam ni jangan lupa. Sungguh-sungguh saya sebut ni, jangan lupa muka surat 144 membaca dua ayat. Apa dia Nabi sebutkan man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Sesiapa yang membaca pada satu malam, maka dua ayat tersebut telah mencukupkannya. Mari kita lihat keterangan ulama. Hadis tadi riwayat Imam Al-Bukhari. Para ulama mengatakan ini kalaulah malam tu dia tak sempat bangun malam, di cover dengan dua ayat ini. Allah membaca Al-Quran baik dalam solat atau lepas solat. Iman dan amal soleh secara umum serta menjaganya daripada keburukan jin dan manusia. Ini peninding waktu malam. Wajibkan diri kita. Wajib. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu. Tak pun mula daripada amanah Rasul ya, takut mereka tak faham. Dengan sekali baca tu, kalaulah malam tu tak qiyamul lail, tak baca Quran, tak buat ini, tak buat itu kebaikan, dia jangan lupa ya. Baik. Ini mudah-mudahan Allah jaga kita daripada pendinding diri ni yang dekat depan ni. Ia berkaitan dengan hadis 148. Iaitu kalau kita baca ni daripada gangguan syaitan 100 kali lepas subuh. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Dibaca jangan dulu 100 kali. Kita takut jumpa orang yang ceria.
Baik. Saya ingat surah 155. Ni nanti sekejap lagi nak masuk pasal malam kan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, la pahalanya kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan tulis pahalanya 1,000,000 kebaikan. Allah. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Dihapuskan 1,000,000 kesalahan, dosa. Wa rafa'a lahu alfi darajah. Diangkatkan darajatnya berapa? 1,000,000. Ini kita tak masuk ke pasar minggu, pasar malam, pasar raya, kedai runcit dan sebagainya. Baca ini, gitu. Siapa yang bacanya siang dengan yakin, meninggal sebelum malam ahli surga. Siapa yang baca sebab itu ulama sarankan baca seawal subuh sebagai wakil siang dan baca seawal maghrib sebagai wakil malam. Baik. Tuan-tuan ikut saya salawat ini kita tutup dengan salawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 164. Tuan ikut saya. Allahumma salli ala wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Sekali baca tu wajib syafaat Nabi untuk kita. Itu wajibat lahu syafa'ah, wajiblah syafaatku untuknya, syafaat untuknya. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Tabarani Al-Kabir dengan Al-Awsat. Hafalkan ini, jadikan setiap amalan ini. Baik, yang lain. Mari kita lihat yang terakhir. Untuk kitab ini kita ijazahkan sekarang. Tasbih dan tahmid dibaca 3 kali selepas solat subuh. Ceritanya macam ni. Nabi nak pergi solat subuh, malam tu giliran Sayyidatina Juwairiyah ditikar solat. Nabi pun patah balik 1 jam 45 minit untuk solat duha di rumah. Tengok ada lagi Sayyidatina Juwairiyah duduk. Ya Juwairiyah, ama kunti alal halil lati faraqtuki iyaha. Ya Juwairiyah, kamu duduk ni sejak saya berpisah tadi dengan kamu ke? Naam. Buat apa? Ya berzikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni. Ini. Laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qulti mundu al-yawm lawazanatkunna. Kamu tahu tak, saya tadi telah baca 4 kalimat, diulang 3 kali. Kalaulah nak ditimbang apa yang saya baca tu dengan apa yang kamu baca sampai 1 jam 45 minit lebih kurang, lebih berat timbangan bacaan saya. Apa bacaan tu? Bacaan tu bersurat Allah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Pahalanya sangat besar mengalahkan zikir 1 jam 40 lebih minit tadi itu. Memang besar pahalanya ni. Ya Allah, sekali kami sebanyak mana makhluk Allah, banyak sangat makhluk. Wa ridha nafsihi, sebagaimana Allah redha pada dirinya, banyak. Arash ni makhluk paling besar. Sudah pasti berat. Setakat ini dalam kitab Nurul Qalam Imam Al-Marzuqi
oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Butani dipikul oleh 4 ataupun 5 pemikul arash. Pemikul arash tu daripada telinga ni besarnya tu nak ke bahu perjalanannya atas sanah masiratan. Pemikul arash tu dia ada 4 yang memikul arash sekarang. Daripada telinga ni nak sampai ke bahu perjalanan ratus tahun perjalanan. Besar tak besar? Nak menunjukkan kalaulah besar, arash lebih besar sebab lebih berat. Jadi akhirat fawqahum yawma idzin thamaniya, nanti di hari akhirat akan dipikul 8. Sebab itu zikir pagi dan petang 4 kali ni jangan tak dibaca dalam maghfurah. Ya Allah, aku mengambilmu sebagai saksi. Wa ushidu hamalata arshika, pemikul arashmu. Wa malaikataka, dan malaikatmu. Pelik. Sebab terlalu besar. Tuan-tuan, saya bagi gambaran ya. Cuba ikut saya. Besarnya arash. Sebab makhluk paling besar arash. Cuba ya. Dalam hadis riwayat langit yang ada di atas tu, langit yang ada di atas tu, itu namanya sama'ud dunya, langit dunia. Atas langit tu ada lagi 7 lapis langit. Alladzi khalaqas samawati. Riwayat Ibnu Asakir. Langit yang pertama tu besarnya bukan langit atas ni, atas daripada ni lagi. Sekarang kalau kita letak di langit yang pertama, sebesar hanyalah menjadi besarnya sebesar cincin di tengah padang pasir. Besarnya tu. Langit campur dengan bumi, letak di situ hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Langit yang ketiga, langit pertama campur, letak hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. 4 lebih besar, 5, 6, 7 lebih besar. Paling besar, paling tinggi arash, itu paling besar sekali. Hebat tak hebat? Jadi kalau orang tanya makhluk paling besar apa? Besar, jangan jawab gajah. Cerita dulu kan gajah. Jangan dijawab gajah lagi. Makhluk paling besar adalah arash. Kalau gajah itu kan, maaf ya, itu anak kita kan standard darjah tadika. Apa makhluk paling besar? Mesti mereka jawab tu. Cikgu tanya, apa binatang mula dengan huruf G? G. Agak-agak apa jawapannya? Kalau G, gajah lah. Okey. Cikgu pun tanya lagi, apa binatang mula dengan, dia tak tanya besar tapi dia tanya mula. Tadi G gajah lah, ini D. Agak-agak budak tu jawab apa? Ni budak tadika ni. Mesti dia terfikir makhluk yang paling besar. Lalu dia jawab apa? 2 ekor gajah. Cikgu ni mula marah ni, nak mempermainkan saya je. Kerusi apa mula dengan huruf M? Seorang tak berani jawab, takut nanti salah naik atas meja. Dia lagi yang jawab. Apa yang dia jawab? Teringat gajah semua. Last cikgu marah dia. Hang pi keluar. Siap dah. Menunggu di luar pintu. Tapi terbukalah pintu tu. Cikgu ni pun pelik, suka bertanya lagi. Dah lah alfabet. Apa binatang mula dengan huruf J? Semua orang takut. Dia tolong jawab. Jangan-jangan gajah.
Sebab budak yang dia tahu apa? Gajah. Last cikgu pun marah. Faham? Tutup pintu dan kunci. Kali ini cikgu nak tanya soalan. The last question will be, there is no question after this. Tapi cikgu kali ini bijak. Dia tak mau sebut bunyi kuat, takut dia yang jawab. Alah, semua gajah. This will be the last question. Apakah tengok cikgu ni dah mula bijak, tak mau suara kuat, takut didengar. Apakah binatang yang mula dengan huruf K? Sambil-sambil berbisik, takut dia jawab. Sebenarnya cikgu nak tanya, apakah binatang mula dengan huruf K? Tapi saya, apakah binatang yang mula dengan huruf K? Semua senyap, tak ada jawab. Eventually ada suara kat luar. Dengan jawab gajah lagi. Taklah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua yang hadir dan ijazahkan mengamal dan ijazahkan mengajar juga ya. Dan ijazahkan mengijazahkan semua yang ada dalam kitab ini. Tuan-tuan sebut kami terima. Baik, mari kita 20 minit sebelum ada soalan kat sini buku ini. Sebab memang janji kita nak ijazah dua ni kan. Tapi yang ini saya mohon maaf ni, sebab ni banyak sangat-sangat. Kita pilih saja. Saya akan sebut, saya akan ijazahkan semua, akan dapat semua sekali. Mari kita lihat dulu soalan ni. Daurah kita. Solat sunat apakah yang boleh digabungkan buat solat? Bagus soalan ini ya. Contoh, solat sunat ba'diyah isya dengan solat witir. Baik. Solat yang boleh digabungkan sebegini. Ini mengikut sebahagian ulama yang mengatakan boleh digabung. Sebahagian mengatakan tidak boleh, macam yang kita sebut tadi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan tidak boleh. Yang digabung tu apa? Contoh, solat yang sama tetapi qabliyah dengan ba'diyah, itu tidak boleh. Siapa sebut tadi? Al-Imam Ibn Hajar. Tapi kalau ikut Al-Imam Syekh Ramli dengan yang lain, hukumnya boleh tak? Boleh. Samalah juga. Ketika nanti solat masuk dalam masjid, sepatutnya bila masuk dalam masjid, selepas kita wuduk, kan ada solat sunat wuduk tu. Kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian solat sunat apa lagi? Maghrib. Boleh tak digabung semua sekali? Kalau ikut pendapat yang kata boleh tadi, boleh. Tapi pendapat ini tidak kuat. Sembahyang sahaja yang paling penting. Apa dia? Sembahyang sunat, qabliyah, maghrib. Yang itu mudah-mudahan Allah terima. Itu saja. Mudah-mudahan Allah terima. Macam tu cara yang dikatakan gabungnya tadi itu. Bukan menyebut usalli sunnatal wudu' wa tahiyatil masjid wa maghrib qabliyatan. Jangan di wa-wa-wa-nya itu. Diniatkan saja. Dapat ulama dalam bab puasa qada dengan puasa sunat 6 hari Syawal. Dua pendapat. Nanti rujuk dalam kitab Sabilal Muhtadi Syekh Al-Banjari. Ulama dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sesiapa yang menggabungkannya tak dapat pahala dua-dua. Siapa yang menggabungkannya tak dapat pahala dua-dua. Satu. Yang kedua, mendapat pahala secara mutlak. Yang ketiga, akan dapat pahala kalau menyebut yang wajib sahaja. Yang wajib tu apa? Qada. Jadi macam contoh sekarang kan, katalah esok Isnin, contoh esok Isnin kita nak puasa tapi puasa qada ada lagi. Jadi supaya keluar daripada khilaf, kita guna pendapat yang selamat. Apa dia? Niat qada sahaja aku puasa qada Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala, cukup. Tu disebut dalam niat. Tapi ya Allah, teringin nak puasa Isnin, tapi apakah daya ikut pendapat tadi ya? Hasil, pahalanya hasil. Jadi kalau nak sahaja berpuasa qada esok hari dan puasa hari Isnin, boleh juga. Sebab ada pendapat ulama mengatakan boleh. Sama juga yang ini.
Baik, tapi solat witir 2 rakaat tak mengapa. Tapi kalau solat witir 1 rakaat tidak, sebab tak mungkin jadi ganjil. Itu pendapat sebahagian ulama ni. Sebab witir apa maksudnya? Witir maksudnya ganjil. Ganjil itu boleh tak dibuat dengan bercurai-curai ataupun sekaligus? Boleh. Kalau solat witir 3 rakaat, buat 3 rakaat sekaligus. Ataupun buat witir 2 rakaat satu. Mana satu lebih afdal? Cuba kita jawab ikut pandangan mazhab Syafi'i tadi. Curai, sebab kaedah tadi ma akthara fi'lan akthara, buat 2 rakaat witir dahulu barulah satu. Itu nak. Tapi kalau nak gabungkan di sini tadi, kalau ikut pendapat yang kata gabung tadi boleh. Sebahagian ulama tapi tidak. Pendapat kebanyakan ulama tidak mengatakan begitu. Berapa jenis solat yang boleh dicantumkan? Contoh ba'diyah, solat itu. Macam tadi itulah. Kalau mengikut pendapat ulama yang mengatakan boleh, hatta, tapi gabungnya tadi jangan disebut dalam niat tu, jangan disebut ba'diyah, jangan disebut wudu, tahiyatul masjid, qabliyah maghrib, jangan. Disebutnya satu je, iaitu solat sunat qabliyah maghrib tu je. Walaupun dalam niat tak disebut wudu, tidak disebut tahiyatul masjid, mudah-mudahan dapat juga pahala. Maksud sebagian ulama maksudnya boleh begitu, sebut yang paling utama saja. Ini kita pilih-pilih sahaja ya hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kongsikan satu pengalaman saya sendiri. Muka surat 6 dan 7. Saya sejak berlaku pesawat MH370 sampai sekarang tak ada khabar kan. Kemudian MH17, kemudian ada yang lain tu, saya jadi takut naik kapal terbang. Takut sampai sekarang serius sebab tak tahu kita. Cuma yang selalu menjadi penghibur saya yang ini saya nak kongsilah, ni amalan peribadi saya ni. Muka surat 6 dan 7. InsyaAllah siapa yang amalkan ini, InsyaAllah dia tak mati hari itu. Mahal ni. Siapa yang mengamalkan ini, dia tak meninggal hari itu. Saya dengar sendiri daripada mulut Syekh Wan Muhammad Sarir, guru kami, ayah kepada Ustaz Autad. Beliau sebut, antara rahsia amalan para wali-wali Allah, kenapa mereka yakin tak meninggal hari itu? Antaranya amalan yang ada pada kitab Munyatul Musalli. Syekh Daud Al-Fattani tulis kitab tu dalam kitab beliau Munyatul Musalli. Rupa-rupanya amalan itu yang saya bawa kat sini ni. Cuma di dalam kitab Munyatul Musalli tak dibubuh nama amalan itu salawat tulul umur. Ini salawat ni. Sebahagian ulama mengatakan kerana khasiatnya itu tak meninggal. Siapa yang bacanya, kata Imam Sanusi dalam kitab ni, maka mereka menamakan salawat itu dengan salawat tulul umur, panjang umur. Inilah dia salawat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya dah hafaz dah. Lama dah hafaz. Kalau naik kapal terbang tu, dia baca ni dia tenteram tu lain, insya-Allah. Tapi baca dengan yakin. Apa khasiatnya? Tuan-tuan tengok dulu. Mari kita lihat muka surat 9. Muka surat 9. Dalam kitab Munyatul Musalli, muka surat 19 hingga 20, Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan demikian lagi setengah daripadanya kata Al-Arif Billah Sayyidi Imam Sanusi pada risalahnya yang bernama Mujarrabat. Mujarrabat ni, asal mujarrabat begini, jarraba, cuba, jarraba, cuba, akhirnya mujarrab. Itu yang jadi mujarrab. Orang kita mujarrab. Barang siapa membaca akan doa ini pada setiap hari dan setiap malam, maksudnya 2 kali, sesuatu yang dibencinya dan tiada mengena akan dia padah dan tiada mati selama dia membaca.
menyelamatkan dia daripada membacanya. Ini siapa yang baca tak mati. Siapa yang takdirnya hari itu meninggal Allah lupakan. Kalau Allah lupakan dia baca. Sebab kalau dia baca dia tak mati. Gitu maksudnya. Baca ni muka-muka. Nah, mohon maaf ya, gurau ya. Wassallallahu alaihi wasallam. Babaan ni insyaAllah. Cuma, siapa yang tak hafal lagi, baca dulu yang bergaris muka surat 7 tu. Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la. Ya. Itulah. Hadirin, mari kita lihat muka surat 11. Kami dapat ijazah ni daripada membaca 72,000 kali tahlil. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali kami baca yang ni, setiap kerdipan mata, kita kedip mata 48,000 sekali sehari. Wa nafasin, turun naik nafas 24 kali sehari. Sendiri Said Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, seorang muhaddis, seorang alim dan seorang wali Allah. Kalau tak silap saya dan jenazah beliau tidak ni. Jenazah beliau tidak reput. Kalau di perkuburan Jannatul Ma'la, perkuburan Ma'la, dia bukan macam kita ada nisan kan. Tapi siapa nak ziarah, 102. Sudah? Sampai di petak tu dia macam ni. 102. Sudah? Kemudian nombor kat sini ada nombor kecil ni. Cari nombor 63 depan ni. Sudah? Petak nombor 102. Berdiri di nombor menghadap. Sudah? Batu nisan tu dia dalam bentuk batu-batu-batu. 63 ni, panjangkan nombor ni 56. Ni 63 sebelah ni. Biar dia lurus, lurusnya tu akan berjumpa dengan nombor 50. Ada satu batu, kan sana pakai batu je. 1, 2, 3. Situlah kubur beliau. Tak hancur jasad. Saya dengar kisah dia begini. Setelah beliau dikebumikan di situ. Kalau cara Saudi, setelah 6 bulan, setengah tahun lah, akan diambil tadi tu. Sebab 6 bulan kira mayat tu dah jadi kejut, malah bau harum lagi tu. Tak terusik, macam baru semalam diletak. Walau dah 6 bulan, tutup balik. Kemudian mereka kubur bukan macam kita ya, kubur kita 6 kaki bawah tanah ni kan. Buat sini letak, kemudian timbul semua tanah kat sini. Tak, mereka di sini ruang, tutup dengan macam simen. Tutup tanah je kat sini, ataupun simen. Ni ruang kan ni. Nanti boleh diambil balik ni. Nanti jenazah ni akan diletak tempat lain pula gitu. Masya Allah, tak terusik. Setelah itu saya difahamkan 6 bulan ke depan baru dini balik. 6 bulan.
Maksudnya setahun lah. 6 bulan, 6 bulan, setahun. Nah, dia kehebatan beliau. Dan saya dengar kisah ni masyhur ni tak dibuka dah kecuali setelah 4 tahun kalau tak silap saya, baru dibuka balik sama. Sebab itu kuburnya boleh ni sekarang. Saya dengar ni bukan cerita kosong-kosong ni. Ini cerita yang boleh dipercayai ya. Jadi nak jumpa, nak ziarah tadi di perkuburan Ma'la. Jangan cari di Madinah, Madinah Baqi'. Ini di Ma'la. Nak nombor petak tadi berapa? 102. Kemudian cari, kita menghadap di sini ni, nombor berapa? 63. Panjangkan sampai dia berjumpa dengan nombor 56. Kat mana kubur beliau? Batu nombor 3 daripada tempat kita berdiri ni. 1, 2, 3. Di kawasan itu, Masya Allah, ulama-ulama besar. Katanya ayah beliau pun situ juga, Sayyid Alawi. Sayyid Alawi ni siapa tak kenal, muhaddis di Masjid Al-Haram. Dan katanya juga di situ juga kubur Syekh Amin Al-Qutubi, sebahagian mengatakan begitu. Maksudnya guru-guru beliau yang dahsyat-dahsyat, luar biasa. Pergi situ bagi salam, Assalamualaikum ya Sayyid Muhammad ibn Alawi bin Asma Al-Maliki. Ini kan ijazah beliau banyak dalam ni. Antaranya yang tadi, ni beliau talqinkan sendiri kami di Shah Alam. Beliau talqinkan ini 4 kali. Saya pun kena talqinkan juga dengan tuan-tuan 4 kali. Ikut saya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita baca 3 kali lagi supaya jadi 4. Sama-sama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ada amalan di sini, yaitu amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Muka surat berapa tu? 21. Ini amalan ni baguslah untuk kita amalkan setiap hari daripada subuh, sebelum subuh esok, 786 kali. Kenapa 786 kali? Berdasarkan satu ilmu namanya Hisabul Jumal. Hisabu Al-Jumal. Ba tu ada nombor dia, sin ada nombor, mim ada nombor, sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, campur semuanya 786. Sebab itu salah satu amalan ni tak ada kat sini. Yang ni boleh diamalkan. Kalau kita nak pergi musafir, walaupun dekat, contohnya daripada Kota Damansara nak sampai ke Bangi contohnya, jauh lagi bagus, khatamkan baca Ya Latif. Ya Latif 129 kali. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Kalau nak supaya orang tu lembut hatinya, Ya Latifu, Ya Latif. Kalau suami nak lembut, Ya Latifu, Ya Latif. Gitu. Baca di awal pagi. Kenapa 129? Sebab kalau ikut Hisabul Jumal, Ya tu ada nombornya, Alif ada nombor, Lam ada nombor, Ta ada nombor, Ya, Fa. Campur 129. Boleh? Ya Latif. Itu tak ada dalam buku ni, boleh diamalkan. InsyaAllah lembut, hati orang lembut dengan kita. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Yang terakhir untuk kita kongsikan malam hari ini, muka surat 49. Muka surat 49. Bacalah ini selepas subuh dan selepas asar ataupun maghrib. Yang ini, muka surat 49, 50, 51, cukup baca itu untuk peninding di rumah. Ya, subuh baca itu. Muka surat apa tadi? 49, 50, 51. Itu semua hafal, kita hafal tu. Cuma amalkan saja. Baik.
Mari yang terakhir sekali. Ini tak ada di dalam kitab. Kita nak kongsikan tangkap gambar sahaja. Tuan-tuan ikut saya. La ilaha illallah Al-Halimul Karim, Subhanallah, Tabarakallah, Rabbul Arshil Azim, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sedih hati, kalau rasa problem, baca ini. Ulanglah 7 kali ke dengan tenang. Kalau ada orang yang demam, baca ni, tiup kat muka dia. Baca dulu, La ilaha illallahul halimul karim, Subhanallah, Tabarakallahu Rabbul Arshil Azim, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiup. Itu untuk orang yang demam, pening kepala ke, migraine ke. Ni bukan nak suruh jadi bomoh ni. Ni antara boleh ikhtiar. Tuan-tuan ikut saya. Ini namanya pagar api. Kenapa dipanggil pagar api? Sebab Allah akan pagar rumah orang itu ataupun hartanya seperti api yang memagari rumahnya. Tapi tolong diingat ni, jangan baca lebih 3 kali. Ini. Bacanya sekali lepas subuh, sekali sebelum keluar rumah, dan sekali sebelum tidur malam. Tolong dihafal ya. Selepas subuh, sebelum keluar rumah, tidur malam. Katalah tuan-tuan baru hari ini dengar, tak baca pun kat rumah kan, balik nanti baca 2 kali. Sebab tadi kan dah terlepas subuh dengan keluar rumah. Cukup 2. Nak tidur nanti baru baca. Jangan lebih. Untuk diri sendiri, baca bila-bila pun boleh, berapa banyak pun boleh. Ini namanya pagar api. Tuan-tuan ikut saya ya. La ilaha illallah Al-Halimul Karim, Rabbus Samawati Sab'i wa Rabbul Arshil Azim, La ilaha illa ant, Azza jaruka wa jalla thana'uk, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Bacalah. Ini untuk peninding diri di mana-mana. Kalau rasa takut apa semua, baca yang ini. Ini namanya pagar api. Yang terakhir kita kongsikan. Doa dimudahkan membayar hutang dalam jumlah yang besar. Ini tak dalam kitab ni, sebab ni baru dibuat. Baca 70 kali, Allahumma qfini bihalalika an haramik wa ghanini bifadlika amman siwak, 70 kali. Kemudian baca sekali, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Kemudian baca doa Nabi Isa 10 kali. Allahumma farajal ham, kashifal gham, mujib da'watal muqtarrin, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuni warhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwa. Ini almarhum Ustaz Asri Ibrahim baca dalam Aikim. Ini dia bacanya. Baik. Setakat ini dahulu pertemuan kita hari ini. Yang ini tak ijazahkan lagi ni kan? Ijazahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua yang hadir secara live ataupun secara talian ini internet, untuk mengamalkan semua yang ada dalam kitab ini. Dan saya ijazahkan untuk tuan-tuan yang berkemampuan ni untuk mengijazahkan amalan apapun dalam kitab ni kepada orang lain. Dan tersebut kami terima. Kita baca suratul Fatihah untuk semua guru-guru kita yang mengijazahkan semua amalan-amalan pada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة.